Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pada semua. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah. Semoga petang yang indah ni Allah merahmati kita, Allah mengampunkan dosa-dosa kita, dan moga kita semua dapat bertemu Allah dalam keadaan husnul khatimah. Dan moga Allah SWT masukkan kita semua ke dalam syurga tanpa hisab, insya-Allah. So, pada petang yang indah ni, sementara kita tunggu waktu maghrib, insya-Allah saya akan berkongsi satu tajuk penting, iaitu 10 sebab kenapa kita perlu menjadi orang yang pemaaf. 10 sebab kenapa kita perlu memaafkan. Sebab saya nampak hari ni ramai di kalangan kita yang susah nak memaafkan orang, cepat sangat bergaduh. Bila ada masalah sikit, bila ada khilaf hati sikit, bergaduh, tak seimbang lama, terus putus silaturahim dan sebagainya. Bila orang kutuk sikit, kita marah lebih-lebih, kita berdendam. So, akhirnya saya rasa kita perlu ubah diri kita untuk menjadi orang yang pemaaf. InsyaAllah beberapa minit lagi kita akan mulalah kita punya topik pada petang ni. Santai-santai je, saya nak relax-relax je sementara tunggu waktu maghrib. Dan seperti biasalah, InsyaAllah saya nak ajaklah kepada lelaki-lelaki di luar sana, maghrib nanti pergilah surau, pergilah masjid, solat berjemaah. Kalau boleh cuba kita lazimi setiap hari untuk solat berjemaah di masjid, insya-Allah. Kepada para wanita pula, solat awal waktu di rumah masing-masing, itu lebih afdal. Tapi kalau nak pergi surau pun boleh, tapi sebaiknya solat dekat rumah lah. So, insyaAllah lagi beberapa minit kita akan mulakan kita punya topik pada petang ini, insyaAllah. Sementara kita nak mulakan topik ni, saya nak buat beberapa pengumuman. Pertama, siapa yang nak dapatkan buku terbaru saya, buku Maksiat Akhir Zaman, korang boleh tekan link di bio saya untuk dapatkan buku tersebut. Sekarang ni saya buat promosi. Kalau korang beli 4 buku terbaru saya, buku Maksiat Akhir Zaman, buku Surat Cinta untuk Pendosa, Surat untuk Orang Berpuasa, dan Surat untuk Orang yang Putus Cinta, harga dia RM100 saja dan free postage. Dapat 4 buku, RM100 free postage. Termasuklah dapat buku terbaru saya, Maksiat Akhir Zaman. Tapi kalau korang nak dapatkan buku Maksiat Akhir Zaman sahaja, boleh, tak ada masalah. Diskaun, kalau beli satu buku dapat diskaun RM5. So jadi RM25, insyaAllah. Okay, insyaAllah lagi 3 minit. Kalau tak ada apa-apa, lagi 3 minit kita akan mulakan topik kita lah pada petang yang indah ini, insyaAllah. Sekiranya saya tak ada apa-apa lah. Okay, kita mulakan kita punya topik pada petang ini dengan sesi Q&A dulu. Sementara kita nak tunggu kawan-kawan kita yang lain masuk, saya nak jawab sikit soalan-soalan yang ada. Berdosa ke kalau perempuan post gambar dia yang masih kanak-kanak, iaitu belum balik? Tidak berdosa selagi mana belum balik. Gambar yang kita post tu gambar yang belum balik, contohnya gambar ketika baby, ketika sekolah rendah, maka ianya tak berdosa sebab ketika tu belum balik lagi. Tetapi sebaiknya tak perlulah. Sebab apa? Sebab takut-takut
ada orang yang dia boleh membayang-bayangkan rambut kita macam mana. Kalau dia bandingkan gambar kita time kecil yang tak tutup aurat tu, sebab tak balik lagi kan, takut dia membayang-bayangkan rambut kita dan sebagainya. So yang lebih dekat dengan takwa tak perlu. Tetapi kalau nak post juga tak berdosa lah. Tak berdosa sebab apa? Sebab belum balik. Soalan seterusnya, macam mana nak berbaik dengan mak selepas kita dah berselisih faham? Sebenarnya normal. Salah faham dengan mak ayah ni normal je sebenarnya. Yang tak normal adalah bila kita salah faham, kita bergaduh sampai berhari-hari tak sembang. Itu bermasalah lah. Sebab tu bila kita ada salah faham dengan mak ayah kita, cepat-cepatlah leraikan, cepat-cepatlah minta maaf. Tak kisahlah kita betul ke kita salah ke, minta maaf. Dan kalau kita tak salah, jadilah orang yang pemaaf dan teruskan buat baik pada mak ayah. InsyaAllah tak rugi kalau kita meminta maaf dan memaafkan mak ayah kita. Sebab apa? Mak ayah kita banyak berkorban untuk kita. Ya, walaupun mereka tak sempurna, mereka pun manusia, ada banyak kesilapan. Seperti mana kita pun manusia, ada banyak kesilapan dan kelemahan. So nak bahagia, jadilah orang yang pemaaf. Wallahualam. InsyaAllah lagi 3 minit kita akan mulakan topik kita pada malam ni, insyaAllah. Sekiranya tak ada aral, lagi 3 minit Astaghfirullahaladzim. Soalan seterusnya, kami nak lagu baru, InsyaAllah. Kalau tak ada aral juga, minggu depan hari Jumaat, kami akan rilis lagu cover Dynamite BTS versi dakwah yang akan dinyanyikan oleh kumpulan Rabitah. So saya sedang fasa buat lirik. So korang doakanlah saya dapat idea buat lirik. Kalau tak ada aral, InsyaAllah pada Jumaat minggu depan, InsyaAllah. Soalan seterusnya, cara tenangkan hati walaupun banyak tugasan. Kadang-kadang kita ni ada banyak tanggungjawab. Banyak sangat. Sama ada kita ni pelajar ke ataupun kita bekerja ke apa ke, kita memang sangat banyak tanggungjawab. So apa nak buat bila kita ni banyak tanggungjawab? Kita cari waktu untuk kita dekatkan diri dengan Allah SWT. Sebab sehari ada 24 jam. Takkanlah tak ada waktu langsung untuk solat berjemaah dekat masjid, kat surau. Takkanlah tak ada waktu langsung untuk baca Quran. Takkanlah tak ada waktu langsung untuk berzikir. Takkanlah tak ada waktu langsung untuk kita buat benda-benda yang boleh membahagiakan hati kita. Sebab masa ada 24 jam kan. So nasihat saya, cari waktu lapang untuk kita kuatkan hubungan dengan Allah SWT. Sebab akhirnya bila kita kembali pada Allah lah, hati kita akan menjadi tenang. Wallahualam. Okey, baik. Kita mulakan topik kita pada petang ni dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah pada petang ni kita akan sama-sama mengulas satu topik, iaitu 10 sebab kenapa kita perlu memaafkan.
Saya tak pasti sempat ke tak untuk kita go through 10 sebab ni. Sebenarnya ada 20 sebab saya nak kongsi. Tapi kalau sempat saya kongsi 10 sebab. Tapi kalau tak sempat, kita kongsi apa yang sempat je, insyaAllah. Tapi sebelum kita mula dengan lebih lanjut, saya nak mulakan topik kita pada petang ni dengan sebuah ayat Quran. Surah An-Nur ayat 22. Surah An-Nur ayat 22. Saya akan bacakan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. ولا يأت أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nur ayat 22, وَلَا يَأْتِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahawa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, iaitu orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. Dan hendaklah kamu memaafkan dan hendaklah kamu berlapang dada. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Tidakkah kamu mahu Allah mengampunkan dosa-dosa kamu? Wallahu ghafurur rahim. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pemurah. Dalam ayat ni sebenarnya Allah SWT memberi satu cara yang mana kalau kita buat benda ni, Allah SWT akan ampunkan semua dosa-dosa kita. Apakah amalan tersebut? Amalan tersebut adalah wal ya'fu wal yasfahu, memaafkan dan berlapang dada. Bila kita memaafkan, Allah SWT akan ampunkan semua dosa-dosa kita. Okey, hari ni saya nampak ramai orang cepat sangat terasa bila ada kawan, bila kawan kutuk sikit, kita mula terasa dan kita berdendam. Yes, memang kutuk orang tu berdosa. Memang sakit hati kadang-kadang bila orang kutuk kita, bila orang perli kita dan sebagainya. Memang sakit hati. Tapi kadang-kadang sakit hati, pendam, dendam, benda tu tak membahagiakan kita pun. Saya cerita sikit lah. Saya pernah kena tipu lebih kurang RM3,000 dengan kawan baik saya. Kawan baik saya, dia pegangkan duit saya, dan bila saya minta, dia hilangkan duit saya. Dia kata hilang lah, tapi saya rasa dia guna. Tapi daripada kita cepat sangat terasa ataupun tak puas hati, berdendam, benda tu tak menyelesaikan masalah pun, dan benda tu tak menghadirkan kebahagiaan hati pun. Betul tak? So akhirnya bila saya memilih untuk memaafkan, alhamdulillah banyak masalah selesai, hati saya pun bahagia. Sebab itulah hari ni saya nak kongsi sedikit tentang punca-punca ataupun antara kunci untuk mendapat kebahagiaan kat dunia ni. Antara caranya adalah kita memaafkan orang yang buat salah pada kita. Memaafkan orang yang pernah buat salah pada kita. Itu antara kunci kebahagiaan yang sangat-sangat power. Sebab saya ulang balik, bila kita berdendam, bila kita tak puas hati dengan orang, bila kita gaduh dengan orang, bila kita tak maafkan orang, yang susah, yang serabut, yang tertekan, yang stres, kita juga. Betul tak? So, bila nak bahagia, maafkan orang. Jadi saya nak kongsi pada petang ni antara 10 sebab kenapa kita perlu menjadi orang yang pemaaf. 10 sebab kenapa kita perlu menjadi orang yang pemaaf.
santai-santai je, saya pun tak berapa nak sihat sangat. Pertama, siapa ada nota buat nota InsyaAllah. 10 sebab kenapa kita perlu memaafkan. Yang pertama, yang pertama, kenapa kita perlu memaafkan? Kerana andai kata kita memaafkan orang, Allah akan memaafkan kita. Saya ulang balik. Sekiranya kita memaafkan orang, Allah akan memaafkan kita. Dalil dia yang Allah sebut tadi, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Hendaklah kamu memaafkan dan hendaklah kamu berlapang dada. Tidakkah kamu mahu Allah memaafkan kamu? Kita ni sahabat sekalian, kita banyak dosa. Dosa mata kita, berapa banyak aurat orang yang kita tengok. Dosa telinga kita, dosa mulut kita, berapa banyak kita mengumpat orang, kutuk orang sini sana, mencakap benda yang tak elok, mencarut dan sebagainya. Dosa tangan kita, dosa kaki kita, dosa kemaluan kita. Banyak dosa kita, sama ada dosa kecil ataupun dosa besar. Dan kadang-kadang kita lalai. Kita tak beristighfar pada Allah, kita tak bertaubat pada Allah. Kita rasa yang kita ni confirm masuk syurga. Kita lalai. So antara cara untuk nak diampuni oleh Allah SWT adalah kita memaafkan orang yang buat salah pada kita. Sebab bila kita memaafkan orang, janji Allah seperti mana dalam surah An-Nur ayat 22 tadi, Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita. So ini adalah satu offer daripada Allah. Allah offer kita semua, kalau kau nak aku maafkan kau, maafkan orang lain. Kadang-kadang kita ni nak Allah ampunkan kita, nak Allah maafkan dosa-dosa kita yang banyak ni. Tapi kita sendiri susah nak ampunkan, susah nak maafkan dosa kawan-kawan, dosa manusia pada kita. So jangan jadi macam itu. Nak Allah maafkan kita, maafkanlah orang lain. Persoalannya, kenapa ganjaran untuk orang yang memaafkan ni sangat besar sehingga Allah kata Allah ampunkan semua dosa? Sebab memaafkan bukan mudah. Maafkan orang ni bukan satu benda yang mudah, sangat susah. Kena melawan perasaan dendam, tak puas hati. Sangat susah. Tapi Allah tahu benda tu susah, sebab itulah Allah SWT bagi ganjaran yang cukup besar, iaitu Allah akan ampunkan semua dosa. So ini offer daripada Allah lah. Allah nak bagi, tinggal kita je nak sambut. Kadang-kadang kita ikut sangat bisikan iblis. Iblis kata, jangan maafkan, rugi kalau kau maafkan, baik kau dendam je. Kalau kau dendam, kalau kita berdendam, cuba sebut apa kebaikan berdendam. Tak ada satu kebaikan pun. Tak bahagia pun. Serabut, yes, bertambah serabut. So akhirnya daripada korang terpengaruh dengan bisikan-bisikan iblis yang suruh berdendam, tak maafkan, lebih baik ikut dan sambut huluran Allah SWT, yang mana Allah punya janji, kalau kau maafkan, aku akan ampunkan dosa kau. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, kenapa kita perlu memaafkan? Kerana andai kita memaafkan, Allah akan bagi kita pahala infinity. Pahala yang terlalu banyak, infinity, tak boleh nak kira. Allah SWT berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya ganjaran untuk orang yang sabar adalah pahala infinity. Banyak sangat pahala. Saya bagi contoh, kalau solat berjemaah dapat pahala 27 kali ganda. Kalau bersedekah, Allah gandakan hingga 700 kali ganda. Kalau baca Al-Quran, satu huruf dapat 10 pahala. Tapi kalau kita bersabar, orang sakitkan hati kita, orang kutuk kita, orang maki kita, kita bersabar, dalam keadaan kita mampu membalas balik, tapi kita bersabar, ganjaran untuk orang yang bersabar apa dia? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ganjaran untuk orang-orang yang sabar adalah pahala infinity. So, rugilah kalau kita tak menjadi orang yang sabar. Allah offer pahala kot. Kita ni bukannya banyak sangat amalan,
Dosa banyak, amalan sikit. Tapi kalau kita memaafkan orang ni, macam saya sebut tadi, ganjaran pertama, kelebihan pertama kalau kita memaafkan, Allah ampunkan dosa kita. Ganjaran kedua, Allah bagi kita pahala infinity pula tu. Dah lah, diampuni dosa, dapat pahala yang besar pula tu. Rugilah andai kita tidak menjadi orang yang pemaaf. Yang ketiga, apakah pahala, apakah kelebihan, apakah sebab kenapa kita perlu menjadi orang yang pemaaf? Yang ketiga ialah kita kena tahu bahawasanya apa yang Allah telah aturkan untuk kita itu semua takdir. Yang mana ada sebab kenapa Allah takdirkan kita jadi macam itu. Orang sakitkan hati kita, orang kutuk kita, orang fitnah kita, orang maki hamun kita. Benda tu semua dah tercatat dekat Lauh Mahfuz 50,000 tahun sebelum Allah cipta bumi ni, sebelum Allah cipta manusia. So bila andai kata kita tahu yang benda ni semua Allah yang atur, ini semua takdir, kita akan mudah untuk menjadi orang yang berlapang dada. Kita akan rasa, oh, ada sebab kenapa Allah takdirkan aku dizalimi. Mungkin Allah nak uji aku, mungkin Allah nak bagi aku pahala yang banyak, mungkin Allah nak ampunkan dosa-dosa aku, mungkin Allah nak suruh aku muhasabah dan sebagainya. So andai kata kita yakin dengan takdir, bila berlaku apa-apa ujian, apa-apa musibah, ataupun kita dizalimi orang, kita akan cepat-cepat kembali pada Allah SWT. Sebab apa? Sebab kita tahu akhirnya kepada Allah lah tempat kita kembali. Wasta'inu bisabri wassalah, mintalah pertolongan dengan sabar dan solat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, dan tidaklah ianya susah untuk dilakukan melainkan oleh orang-orang yang khusyuk. Yang keempat, kenapa ataupun apa sebab kita perlu memaafkan adalah kerana kita kena tahu setiap ujian ataupun musibah yang berlaku pada hidup kita adalah kerana dosa kita. Adakah? Adalah kerana dosa yang kita buat. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydin nas." Tidaklah satu musibah tu terjadi melainkan oleh tangan-tangan manusia itu sendiri. Boleh jadi Allah hadirkan orang untuk kutuk kita, untuk bash kita, untuk fitnah kita, untuk buka aib kita. Sebab apa? Sebab Allah nak kita muhasabah banyak dosa yang kita dah buat. Lalu kita pun beristighfar pada Allah SWT, meminta ampun pada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Sebab apa? Orang beriman ni, bila ada ujian yang berlaku dalam hidup dia, dia akan muhasabah diri dia, apa dosa yang aku buat, dan dia akan meminta ampun pada Allah. Dan orang yang bila ditimpa musibah, ataupun bila kena kutuk, kena bash, kena fitnah, kena maki hamun, dia kembali pada Allah, dia beristighfar pada Allah, dia memohon ampun pada Allah, sesungguhnya itu bukan musibah, tapi sebenarnya itu adalah nikmat. Nikmat sebab dapat kembali pada Allah, nikmat sebab dapat taubat pada Allah SWT. Tetapi sekiranya kita kena bash, kita kena fitnah, kena maki hamun, kita balas balik, kita fitnah balik, kita maki hamun balik, maka ketahuilah itulah musibah yang hakiki. Rugilah bila kita tak kembali pada Allah bila diuji. Kembali pada Allah, istighfar pada Allah. Saya bagi contoh. Saya pun pernah kena bash juga. Teruklah juga kena bash, dan bukan salah saya pun. Bukan salah saya pun. Ketika tu kawan saya yang buat benda tu. Kawan saya yang buat benda tu, tapi yang kena tu saya. Memang kena bash kau-kau lah.
Tapi saya fikir balik, kenapa aku kena bash? Kalau kita nak salahkan orang lain, kita boleh listkan banyak macam kesalahan orang lain. Tapi daripada kita menghabiskan waktu kita untuk menyalahkan orang lain, lebih baik kita menyalahkan diri kita sendiri. Dan kita pun muhasabah diri kita, dan kita cuba ubah apa yang patut. Baiki akhlak kita, baiki pertuturan kita, dan kita maafkan semua orang. Dan wallahi, selepas saya ubah diri saya, hati saya jadi semakin tenang, dan saya menjadi semakin matang, jiwa saya menjadi semakin besar. Tapi bayangkan kalau orang bash kita, kita melayan bash tersebut, kita pertahankan diri kita sangat-sangat, akhirnya rugilah. So nasihat saya, bila orang kutuk, orang maki hamun ke apa, sabar, baiki diri, istighfar pada Allah. Selebihnya insya-Allah Allah akan tolong. Allah akan tolong. Bila kita kembali pada Allah, memohon pada Allah, bertawakal pada Allah, insya-Allah Allah sendiri yang akan bantu kita untuk menutup aib kita dan membersihkan nama kita dengan izin Allah. Itu sebab yang keempat, kenapa kita perlu menjadi orang yang pemaaf. Sebab yang kelima, kenapa kita perlu menjadi orang yang pemaaf adalah bila kita memaafkan, ia akan menghalang kita daripada berlaku zalim. Saya ulang balik. Bila kita memaafkan, ia akan menghalang diri kita untuk berlaku zalim pada orang lain. Sebab kadang-kadang bila orang zalimi kita, bila kita berdendam tu, ada possibility yang sangat tinggi untuk kita membalas lebih daripada apa yang orang tu buat pada kita. Dan bila kita membalas lebih, maka yang zalim adalah kita sebenarnya. Saya ulang balik. Bila orang buat salah pada kita dan kita berdendam, dan kita ingin membalas kesalahan orang tersebut, selalunya kita akan membalas lebih daripada apa yang orang tu buat pada kita. Contohnya, orang tu kata kita bodoh. Contoh bila kita balas, kadang-kadang kita akan balas lebih daripada tu. Kita akan kata dia, kau tu bodoh, bangang. Selalunya lah, bila orang buat salah kat kita, kebiasaannya kita akan rasa nak balas lebih. Dan bila kita balas, tanpa kita sedar, kita telah membalas lebih daripada apa yang orang tu buat pada kita. Dan akhirnya, bila kita membalas lebih daripada kesalahan orang tu pada kita, yang zalim adalah kita. Yang zalim adalah kita. Sebab itulah kita perlu menjadi orang yang pemaaf, supaya kita tidak berlaku zalim pada orang lain. Cubalah muhasabah diri. Kadang-kadang bila ada orang kutuk kita belakang-belakang, kita punya geram tu kadang-kadang kita kutuk orang tu lebih lagi. Bila ada orang malukan kita, sometimes dalam keadaan kita tak sedar, kita malukan orang tu lebih daripada orang tu malukan kita. Sebab apa? Sebab kita nak defend diri kita kan. Sebab tu bahaya. Kadang-kadang saya jumpa ada orang ni, dia kutuk-kutuk, lalas dia bengang, dia tumbuk orang yang kutuk dia tu. Yang mana tumbuk tu lagi zalim daripada kata-kata. Kerana itulah sebab kelima kenapa kita menjadi orang yang pemaaf. Kerana memaafkan itu menghalang kita untuk berlaku zalim pada orang lain. Sebab tu ulama kata, bila ada orang buat zalim kat kita, bila ada orang buat salah kat kita, kita ada 3 pilihan. Pertama, maafkan. Pertama, maafkan. Fa in aqabtum bimithli ma aqabtum bih. Bila sakit tegak. Pertama, memaafkan. Yang mana Allah SWT berfirman, faman afa wa aslaha fajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan, bagi mereka ganjaran pahala yang besar di sisi Allah. Yang kedua, bila ada orang buat salah pada kita,
Pilihan kedua adalah kita membalas kesalahan tersebut setimpal dengan apa yang dia buat pada kita. Contohnya dia kata kita bodoh, kita cakap kat dia, engkau lah bodoh. Contoh. Maknanya kita membalas kezaliman tersebut dengan kezaliman yang setimpal. Kita membalas kesalahan tersebut dengan kesalahan yang setimpal. Dibenarkan. Maknanya kalau orang buat salah pada kita, kita nak balas balik kesalahan tersebut dengan kesalahan yang setimpal, dibenarkan dalam agama. Boleh. Tapi dia tak dapat dosa, kita tak dapat pahala lah. Kalau kita maafkan, kita dapat pahala. Kalau kita balas kejahatan tersebut, kita tak dapat pahala, dia pun tak dapat dosa. Kosong-kosong lah kiranya. Tapi yang ketiga, bila orang buat salah pada kita, kita balas lebih daripada dia. Kalau jadi keadaan macam itu, kita yang berdosa, orang tu tak berdosa. Sebab apa? Sebab kita yang berlaku zalim pada dia. Sebab kita buat salah yang lebih daripada dia. So, kalau nak pahala, jadilah orang yang pemaaf. Itu antara apa yang saya nak sampaikan daripada poin yang kelima, iaitu memaafkan ni akan menghalang kita daripada melakukan kezaliman. Sebab yang keenam, kenapa kita perlu menjadi orang yang pemaaf? Kerana orang yang pemaaf, Allah janjikan syurga untuk dia. Saya ulang balik. Kenapa kita perlu menjadi orang yang pemaaf? Kerana orang yang pemaaf, Allah janjikan syurga untuk dia. Allah SWT berfirman, "Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah." Dan barang siapa yang bersabar dengan musibah, bersabar dengan kezaliman orang pada dia, bersabar dengan segala apa yang berlaku dalam hidup dia, ibtigha'a wajhi rabbihim, yang mana dia bersabar tu kerana dia ingin mendapatkan redha Allah, wa aqamus shalah, dia mendirikan solat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dia menginfakkan harta, sirran wa 'alaniyah, sama ada secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Bagi mereka syurga. Bagi mereka syurga. Kerana itulah ciri-ciri orang yang masuk syurga. Allah sebut dalam Quran, "Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar." Salam sejahteralah ke atas kamu di dalam syurga ni kerana kesabaran yang ada pada diri kamu. Maknanya ciri-ciri orang yang dijanjikan syurga untuk Allah adalah orang yang sabar, orang yang memaafkan orang lain. So, dalam hidup ni, benda yang kita nak adalah syurga. So, kalau kita nak balas dendam, apa yang kita dapat? Tak dapat apa-apa pun. Tapi kalau kita maafkan orang, dapat syurga. Syurga yang paling bawah sekali, itu pun luas dia 10 kali ganda besar dunia. Bayangkan syurga yang atas-atas. Sebab itulah rugilah kalau kita berdendam, tak puas hati dengan orang, putuskan silaturahim, tak bersembang 3 hari 4 hari, tak dapat apa pun, sengsara je. Baik maafkan, dapat syurga. Yelah, kita tak nampak lah syurga tu sekarang sebab kita masih kat dunia. Tapi bila dah mati nanti, baru kita menyesal, kenapalah dulu aku tak maafkan kawan-kawan aku, tak maafkan mak ayah aku, tak maafkan orang-orang yang buat kesalahan pada aku. Kalaulah aku maafkan, aku dapat syurga. Sebab itulah akhirnya hidup ni kita kena pandang akhirat lah. Pandang akhirat. Dah ke berapa dah? Yang dah ke 6 kan? Saya ulang balik secara ringkas poin-poin. Sebab pertama kenapa kita perlu memaafkan adalah kerana bila kita maafkan orang, Allah akan ampunkan semua dosa-dosa kita. Sebab yang kedua, kalau kita maafkan orang, Allah akan bagi kita pahala infinity. Sebab yang ketiga, kenapa kita perlu maafkan orang? Kerana Allah telah takdirkan dalam hidup kita. Apa-apa yang berlaku, orang pukul kita, orang maki hamun kita, orang ejek kita, itu semua telah ditakdirkan oleh Allah SWT. So, bila kita tahu benda tu takdir, maksudnya kita tahu
ada benda yang Allah nak kita belajar daripada takdir tersebut. So kita kembalilah pada Allah SWT. Daripada kita marah-marah orang tu, baik kita kembali pada Allah SWT. Sebab yang keempat, kenapa kita perlu menjadi orang yang pemaaf adalah kadang-kadang musibah yang berlaku adalah kerana dosa yang kita buat sendiri. So daripada kita nak balas kesalahan orang tu, lebih baik kita memaafkan dan minta ampun pada Allah. Sebab boleh jadi orang kutuk kita, orang maki hamun kita, semua tu sebab dosa kita, banyak kesalahan kita pada Allah SWT. So bila kita beristighfar, bertaubat pada Allah, untunglah kita. Rupa-rupanya musibah yang berlaku tu Allah bagi untuk kita dekat dengan Allah SWT, untuk kita minta ampun pada Allah SWT. Yang kelima, kenapa kita perlu menjadi orang yang pemaaf adalah apa yang tadi? Lupa lah. Siapa ingat? Yang kelima, kenapa kita perlu menjadi orang yang pemaaf? Kerana memaafkan ini akan menghalang kita untuk menjadi orang yang zalim. Sebab bila kita berdendam, kadang-kadang kita akan balas kezaliman orang tu dengan kezaliman yang lebih besar. So memaafkan ni menghalang kita untuk menjadi orang yang lebih zalim lagi. Yang keenam, ganjaran untuk orang yang memaafkan adalah syurga Allah SWT. Janji Allah untuk orang yang memaafkan adalah syurga. Yang ketujuh, kenapa kita perlu menjadi orang yang pemaaf? Yang ketujuh, kerana memaafkan itu adalah kunci bahagia. Memaafkan itu adalah kunci bahagia. Cuba korang muhasabah diri. Pernah tak korang maafkan orang? Pernah tak korang memaafkan kawan-kawan korang yang buat salah pada korang? Apakah perasaan korang ketika itu? Apakah perasaan korang bila korang memaafkan kawan korang? Bahagia ke tak bahagia? Saya boleh cakap, wallahi, orang yang memaafkan orang ni tak ada perasaan lain yang ada dalam hati dia melainkan kebahagiaan, ketenangan, keseronokan, kelapangan. Rasa macam bebas. Wallahi. Tapi bila kita tak puas hati dengan orang, gaduh dengan orang, tak puas hati sini, tak puas hati situ, buruk sangka ke orang ni, buruk sangka ke orang ni, berdendam dengan orang ni, berdendam dengan orang tu, putus silaturahim sini, putus silaturahim sana, hati kita bahagia ke tak bahagia? Tak bahagia, serabut, tentera, tak tenang, resah, gelisah, gundah gulana, rasa ada benda tak settle. So kunci bahagia adalah bila kita memaafkan. So nak bahagia, maafkan orang lain. Tapi kalau korang tak nak bahagia, nak stres, nak serabut, janganlah jadi orang yang pemaaf. Jadilah orang yang berdendam. Merdeka. Merdeka. Sebab yang ke-8, kenapa kita perlu menjadi orang yang pemaaf? Kerana memutuskan silaturahim adalah punca kesempitan rezeki. Saya ulang balik. Memutuskan silaturahim, bergaduh, berdendam, kutuk mengutuk, zalim menzalimi adalah punca kepada kesempitan rezeki. Sini, duduk sini. Duduk sini. Nak main. Kenapa? Alamak, ramainya orang datang. Sini. Ini kasut ayam ni ke? Ini kasut yam-yam. Kasut lama. Ini kasut saya lepas dulu tapi saya tak buat dah. Okay guys, ramai pula masuk bilik ni. Saya terlupa nak kunci bilik ni. Sarah. Ya, aku comel. Ni anak saya, nama dia Mariam. Ni Mariam. Ini anak
anak kedua saya, nama dia Sarah. Sarah. Okay, saya rasa kita berhenti kat sini je lah Saya dah diserbu oleh budak-budak ni. So, kita berhenti dekat poin yang ke-8 tadi. Ke poin yang ke-7. So, kita jumpa lain kali lah Yang lelaki jangan lupa pergi solat berjemaah dekat masjid. Yang perempuan solat awal waktu di rumah. Kita jumpa lagi di waktu akan datang. So hari ni saya sempat kongsi berapa tadi? 7 7 je. Okey lah tu. Okay, Assalamualaikum.